Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para siswi dan penonton yang dirahmati Allah, sekali lagi bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di dalam rancangan Permata Iman buat siri kedua. Pada kali ini kita bersama-sama dengan mahasiswi Kolej Perguruan Ugama Seri Begawan. Apa khabar pada hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baiklah, untuk kali ini kita akan berbicara mengenai dengan bid'ah. Baik, para pelajar, siswi sekalian, apa yang para siswi tahu mengenai dengan bid'ah ini? Bid'ah ini bagi saya ustazah yang saya baca daripada media ataupun pengetahuan saya lah. Bid'ah ini adalah salah satu amalan yang baginda Rasulullah SAW tidak pernah melakukan, namun telah dilakukan oleh masyarakat zaman kini. Namun apa yang saya tahu, bid'ah ini ada terdapat baik dan buruknya. Jika yang baik itu kerana ia tidak menyalahkan daripada amalan Rasulullah, seperti ada bacaan yang baik-baik dan tidak menyalahi, menyelewenglah ustazah. Okay. Terima kasih Fatin. Alhamdulillah ada sedikit maklumatlah mengenai dengan bid'ah. Apabila kita ni menyebut mengenai dengan bid'ah ni, indada lain, indada yang kita ni selalu dibagi tahu kepada kita ni, selalu disebut kepada kita apabila berlaku ataupun dikatakan sesuatu perkara itu adalah bid'ah, kita ni kena perhatikan kembali ya. Kembalikan kita ni punya maklumat itu kepada apa yang diperintahkan, apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tadi kata Fatina tu, ada yang bid'ah ni sesuatu perkara yang baru. Itu mengikut bahasa. Sesuatu perkara yang baru. Apa sajalah, baikkah ya, indah baikkah ya. Manakala ada juga pendapat yang mengatakan bahawa apabila bid'ah, yang namanya bid'ah itu ia adalah perkara yang tidak baik. Dari segi syarak pula macam mana? Apabila disebut mengenai dengan bid'ah, kita ni perlu ketahui bahawa setiap amal, namanya amalan ni ibadah kita ni. Perkara-perkara yang khusus untuk beribadat, kita ni niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlulah ia berdasarkan dengan apa yang pernah dilakukan, diperintahkan dan dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang indah ada di dalam perintah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perlu dicari lagi, adakah indah pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah? Kalau ada, maka perintah Allah yang diperjelaskan oleh tingkah laku perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang sepatutnya kita ni ikutkan. Manakala ada sesuatu yang baru, perlu diteliti lagi macam mana tah caranya, apa bentuk-bentuknya, perlakuan-perlakuan yang bagaimana yang dikatakan bid'ah. Perlu kita ni rujuk kembali firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda baginda Rasulullah mengenai perkara-perkara itu. Fatin, ada kan ditanya? Saya ada pertanyaan ustazah. Ada orang mengatakan bahawa doa awal dan akhir tahun ini salah satu daripada amalan bid'ah. Jadinya apakah pendapat ustazah tentang amalan doa awal dan akhir tahun ini? Boleh ustazah tolong jelaskan kepada para siswi? Terima kasih Fatin. Apabila saja datang bulan Muharram, kita ni di hujung bulan Dzulhijjah, datang Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian sampailah hujung tahun, kita ni meraihkan awal tahun hijrah ni dengan membaca doa beramai-ramai di akhir hujung tahun dan menyambut awal tahun hijrah. Apakah perbuatan ini adalah sunnah?
Apabila ditanya, memang perbuatan ini tidak pernah dilakukan pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ni ketahui pun kiraan tahun hijrah itu bermula bukan pada zaman baginda ketika hidup baginda Rasulullah. Tetapi apabila selepas kewafatan baginda, maka tahun hijrah itu mula diperingati. Dan sudahlah semestinya amalan membaca doa akhir tahun dan awal tahun itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Cuma amalan berdoa dengan doa-doa yang maksur dan juga doa-doa yang tidak maksur. Apa doa maksur? Apa doa yang bukan maksur? Doa maksur adalah doa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah, pernah dibaca oleh baginda Rasulullah. Yang indah pernah dibaca Rasulullah macam mana? Yang tidak pernah dibaca oleh Rasulullah dikarang oleh para ulama selepas baginda, selama mana doa itu indah mengandungi hadis-hadis baginda yang maudhu', indah ada hadis yang palsu di dalamnya. Doa itu mengandungi perkara-perkara yang berkebajikan, sama ada ia dunia ataupun akhirat, maka perkara itu adalah diharuskan, dibolehkan. Jadi dalam perkara berdoa akhir dan awal tahun itu, perbuatan itu adalah bid'ah yang baik. Boleh dilakukan tertakluk kepada niat kita ni, hajat kita ni, harapan-harapan kita ni. Allahu a'lam bissawab. Baik. Adawiyah. Ya, Ustazah. Tadi Ustazah lihat senyum-senyum saja dari tadi ni. Ada apa-apa kan dibagi tahu kan ni? Ustazah, saya ada bertanyakan soalan kepada Ustazah. Menurut pendapat Ustazah, masa ini ada orang mengatakan menyambut Maulid itu merupakan bid'ah juga. Jadi apa pendapat Ustazah? Masya-Allah. Mengenai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan yang sangat kita ni muliakan. Apabila hari kelahiran baginda Rasulullah ni ditohmah dengan ucapan sambutan itu adalah bid'ah. Pada ketika hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang membagi tahu indah ada disambut itu tertakluk kepada apa yang dimaksudkan dengan menyambut itu. Ada yang menyambut itu artinya menghargai hari kelahiran. Bukankah kita ni pernah mendengar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk berpuasa pada hari Isnin kerana pada hari itu baginda dilahirkan? Salah satu daripada tanda bahawa Rasulullah menghargai, mengingati, memperingati tarikh hari kelahiran baginda Rasulullah. Tetapi apa yang kita ni amalkan pada hari ini? Apa yang kita ni buat? Ini perlu kita ni periksa kembali. Pada ketika hayat baginda, indah ada sambutan besar-besaran, indah ada perarakan yang dilakukan. Adakah perarakan sambutan yang kita ni lakukan sekarang ini salah? Kita ni perlu perhatikan semula, perlu lihat kembali ya. Apa yang kita ni lakukan pada sambutan-sambutan memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada? Ucapan-ucapan mengagungkan baginda Rasulullah, bersyukur dengan ada hadirnya baginda Rasulullah, sampainya hidayah Allah, sampainya ajaran-ajaran syariat Allah kepada kita ni melalui baginda Rasulullah. Semua itu adalah tanda kita ni zahirkan kesyukuran itu pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, apa lagi yang kita ni lakukan? Setelah kita ni menyebut kebesaran-kebesaran baginda Rasulullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa lagi yang kita ni lakukan? Kalau yang berjalan itu macam mana? Ada perarakan itu macam mana? Indah jua menjadi suatu kesalahan selagi batasan itu dalam perarakan itu indah ada pergaulan yang bebas antara lelaki dengan perempuan. Perarakan itu dijalankan dalam keadaan aman, dijaga kebersihan selepas perarakan itu. Dan apa lagi yang disukai oleh orang Brunei dalam ketika sambutan Maulidur Rasul? Bersedekah. Bersedekah.
Ini pun suatu perkara yang baik. Bersedekah itu adalah perkara yang dibolehkan, bahkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perlu berhati-hati apabila menyampaikan hadis-hadis kelebihan-kelebihan bersedekah ketika Maulidur Rasul. Sebabnya kita ni ketahui tadi pada hayat baginda indah ada sambutan macam tu. Berarti kalau ada kelebihan-kelebihan itu ia adalah dusta. Jadi kalau kan bersedekah, perbetulkan saja niat bahawa niat bersedekah itu adalah untuk bersedekah, mudah-mudahan mendapat keberkatan dengan asbab orang mengingat Allah, berkumpul di masjid dan sebagainya. Itu adalah lebih selamat. Baik, mengenai dengan bid'ah ini sebenarnya ada banyak lagi jenis ataupun bentuk bid'ah yang kita ni biasa mendengar, seperti sambutan nisfu Sya'ban, selain Maulidur Rasul tadi, selain daripada membaca doa awal tahun dan akhir tahun, tetapi perlu kita ni ingat di sini bahawa setiap amal yang kita ni lakukan itu apabila ia dah pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah, asalkan ia sesuai dengan niat yang betul dan pelaksanaan yang betul, insya-Allah berkat bimbingan dan tauladan daripada para ulama dan daripada orang alim yang ada bersama kita ni sentiasalah rajin bertanya supaya indah sesat jalan. Sampai kita ni berjumpa di lain kali, mudah-mudahan ada manfaatnya perkongsian pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.